Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Adhidayah binti Zahri. Nombor matrik 058-008. Seperti kita tahu, Imam Syafi'i merupakan orang yang mengasaskan mazhab Syafi'i yang telah melahirkan ramai ulama agung yang menjadi penggerak kepada mazhab ini. Antara ijtihad terbesar yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i ialah beliau menilai semula ijtihad yang telah beliau lakukan semasa beliau di Baghdad dan menamakan ijtihad yang baru ini sebagai mazhab jadid. Antara tokoh-tokoh agung daripada mazhab Syafi'i ialah Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Rafi'i, Imam Baihaqi dan imam-imam lain yang turut menjadi penyumbang yang besar dalam mazhab ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengetahui siapakah tiga tokoh daripada mazhab Syafi'i dan apakah sumbangannya dan apakah karya mereka. Tokoh pertama ialah Imam Nawawi. Nama sebenar beliau ialah Yahya bin Sharaf An-Nawawi dan dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah bersamaan dengan 1233 Masihi di Nawa, berdekatan dengan Damsyik, Syam, atau sekarang dikenali sebagai Syria. Beliau merupakan seorang pemikir Islam yang terunggul dalam bidang fiqh, usul, hadis dan mantik. Pada umur 10 tahun, beliau enggan bermain dengan kanak-kanak lain yang seusia dengannya kerana sibuk dalam mendalami ilmu agama. Semasa beliau tinggal di Damsyik, beliau telah berguru dengan lebih daripada 20 orang guru yang diiktiraf sebagai pakar dan diberi kelayakan sebagai seorang pendidik. Beliau telah meninggal dunia ketika berumur 40 tahun pada 24 Rajab 676 Hijrah bersamaan dengan 21 Disember 1277 Masihi dan dimakamkan di Nawa, Syria. Sepanjang hidupnya, Imam Nawawi tidak pernah berkahwin kerana kesibukan beliau dalam mendalami ilmu agama. Antara sumbangan beliau ialah dalam bidang ilmu hadis. Beliau merupakan seorang hafiz bagi hadis, mengetahui siapa perawi hadis dan dapat mengenal pasti apakah hadis itu palsu atau sahih. Beliau juga mewarisi ilmu hadis kepada anak muridnya yang juga turut menjadi tokoh-tokoh hebat yang ilmunya tersebar ke seluruh alam. Kitab beliau yang berjudul Syarah Sahih Muslim masih dijadikan sebagai rujukan sehingga sekarang, merupakan bukti bahawa sumbangan beliau sangat besar dan hebat dalam bidang ilmu hadis. Selain itu, beliau juga memberi sumbangan dalam bidang keilmuan lain seperti ilmu fiqh. Beliau telah mengarang kitab Rawdatul Talibin yang merupakan kitab fiqh yang terunggul dan dijadikan rujukan serta kitab yang banyak digunakan oleh para ulama. Sumbangan seterusnya ialah beliau merupakan seorang pendidik yang berdedikasi. Beliau sanggup menghabiskan masa hidupnya untuk mendidik pelbagai generasi di zaman beliau sehingga ada dalam kalangan anak muridnya yang turut berjaya mengikut jejak langkahnya sebagai seorang tokoh ulama. Pada tahun 665 Hijrah, Imam Nawawi telah mencurahkan bakti dengan menjadi guru di Madrasah Darul Hadis Al-Ashrafiyah secara sukarela. Beliau enggan menerima sebarang gaji yang diperuntukkan kepada beliau, malah perkara sebaliknya pula yang berlaku bila mana beliau mengumpulkan gaji tersebut dan menyerahnya kembali kepada ketua madrasah, ataupun beliau membeli buku ataupun tanah lalu turut diwakafkannya kepada madrasah tersebut. Terdapat sekurang-kurangnya 50 buah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi semasa beliau hidup. Karya-karya ini boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu karya yang telah siap dikarang, karya yang belum siap dikarang dan karya yang dihapuskan kerana alasan-alasan tertentu seperti alasan bahawa ditakuti tidak ikhlas ketika menulis. Antara
kitab-kitab tersebut ialah kitab Riyad As-Salihin, kitab Syarah Sahih Muslim, kitab Minhaj At-Talibin, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan lain-lain. Tokoh yang kedua ialah Imam Rafi'i. Nama sebenar beliau ialah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Al-Karim bin Al-Fadl bin Al-Hasan Al-Rafi'i Al-Qazwani. Beliau merupakan seorang ulama dan tokoh mazhab terunggul yang sentiasa dijadikan tempat rujukan oleh kebanyakan pengikut mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 555 Hijrah di Qazwin. Bapa beliau merupakan seorang ulama dan mufti, manakala ibunya seorang yang solehah dan juga menjadi tempat rujukan kaitan dengan bab kewanitaan. Usaha beliau yang paling besar ialah melakukan pemurnian dan penambahbaharuan terhadap karya-karya terdahulu dengan cara membaca dan menapis setiap penulisan mereka. Usaha ini dilakukan selepas 4 kurun berlalu sejak mazhab Syafi'i diasaskan oleh Imam Syafi'i. Dalam usaha ini, beliau telah menulis banyak kitab, termasuklah kitab fiqh, dan kitab tersebut boleh dikategorikan kepada 3 bahagian. Sumbangan seterusnya ialah Imam Rafi'i merupakan seorang penulis kitab-kitab ilmuwan yang masih dijadikan rujukan oleh manusia pada zaman ini, seperti kitab Al-Aziz, Syarah Al-Wajiz atau dikenali juga sebagai kitab Syarah Al-Kabir yang merupakan kitab ringkasan kepada kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali. Selain daripada kitab ini, masih banyak lagi kitab-kitab lain yang masih dijadikan rujukan sehingga kini, dan ini merupakan suatu bukti yang besar bahawa sumbangan beliau sangatlah besar. Antara karya-karya Imam Rafi'i ialah kitab Al-Aziz, Syarah Al-Wajiz ataupun Syarah Al-Kabir, kitab Syarah As-Saghir, kitab Muharrar, kitab At-Tadwin fi Tarikh Al-Qazwin, kitab Syarah Al-Musnad li Asy-Syafi'i, dan lain-lain. Banyak ya, banyak. Tokoh ketiga ialah Imam Baihaqi. Nama asal beliau ialah Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah Al-Baihaqi. Beliau dilahirkan pada bulan Ramadan tahun 384 Hijrah bersamaan dengan bulan Oktober 994 Masihi di Khasrujat, Baihaq. Beliau merupakan seorang ulama, ahli fiqh, usul fiqh, hadis dan lain-lain, yang juga merupakan seorang insan yang mendalami hadis dan fiqh mazhab Syafi'i. Beliau pernah ke Baghdad, Kufah, Mekah dan lain-lain untuk meneruskan pengajiannya sebelum kembali semula ke Baihaq untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada generasi-generasi yang berada pada zamannya. Beliau meninggal dunia pada tahun 458 Hijrah bersamaan dengan 1066 Masihi dan dikebumikan di Khasrujat. Sumbangan utama beliau ialah beliau suka mengumpulkan karya-karya Imam Syafi'i dan meletakkannya di dalam kitab Al-Mabsut. Ini bagi memudahkan lagi orang ramai untuk merujukkannya kembali. Selain digunakan sebagai rujukan, tujuan lain Imam Baihaqi melakukan sedemikian kerana ingin menyebarkan lagi mazhab Syafi'i ke serata tempat dengan lebih mudah menggunakan kitab itu. Kitab Al-Mabsut ini setebal 20 jilid dan masih dijadikan sumber rujukan kepada manusia, tidak mengira generasi, tua atau muda, dan tidak mengira zaman. Sumbangan seterusnya ialah ada riwayat yang mengatakan bahawa Imam Baihaqi berjaya menulis 1000
kira-kira 1000 juzuk, namun yang disahkan yang dijumpai adalah sebanyak 50 judul yang memberi kesan yang mendalam dalam perkembangan pendidikan insan. Antara kitab yang menghimpunkan kesemua hadis yang dijadikan sebagai dalil dalam mazhab Syafi'i ialah kitab As-Sunan Al-Kubra, kira-kira sebanyak 21,844 hadis, serta mendapat pujian dan penghargaan daripada ulama-ulama agung yang lain. Antara karya-karya Imam Baihaqi ialah kitab Al-Sunan Al-Kubra, kitab Ma'rifah Al-Sunan wal Athar, kitab Mabthul, kitab Al-Asma' wa Sifat, kitab Arba'in Al-Sughra, kitab Al-Khilafiyat, dan lain-lain. Sebagai kesimpulannya, kita mesti menghormati para ulama yang telah bersusah payah mencurahkan bakti untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan kita semua. Mereka sanggup menghabiskan masa hidup mereka dengan mengarang kitab-kitab yang merangkumi segala aspek kehidupan berteraskan agama yang sebenar, agama Islam, agar kita tidak terjerumus ke lembah kehinaan di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa ulama adalah pewaris Nabi. Jadi kita mestilah menghormati mereka disebabkan mereka adalah pewaris Nabi. Dan janganlah sekali-kali kita menghina mereka ataupun melancarkan serangan, kebencian atau permusuhan, kerana sesiapa yang berbuat demikian, mereka akan dimusuhi oleh Allah dan mendapat azab yang pedih di akhirat. Terima kasih.